Hai, nama saya Iqbal. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Bukhari. Nama saya Engku Muhammad Irsyad bin Engku Hasan Asyari. Saya Muhammad Farah bin Murtaza. Nama saya Muhammad Akmal bin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Perkembangan Teknologi Senjata. Pada hari ini, kita dapat lihat pelbagai badan-badan pertahanan dari seluruh dunia menggunakan senjata-senjata moden dan canggih untuk mempertahankan wilayah dan negara masing-masing. Kita juga dapat lihat penggunaan teknologi dan senjata-senjata moden ini dalam permainan video maya seperti PUBG. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih dalam topik ini, eloklah untuk kita tahu apa itu definisi bagi senjata. Jadi, senjata dapat didefinisikan sebagai sebarang peralatan yang digunakan bertujuan untuk merosakkan nyawa ataupun barangan, ataupun digunakan untuk mengancam nyawa orang lain ataupun untuk mempertahankan diri sendiri. Jadi, daripada definisi ini, kita dapat lihat bahawa definisi ini amatlah luas sehingga kan sebarang peralatan ataupun benda dapat dijadikan sebagai senjata. Sebagai contoh, seringkas-ringkas batu yang tajam dapat dijadikan sebagai senjata, dan sehinggalah semoden-moden dan secanggih-canggih peralatan seperti senjata nuklear juga dijadikan sebagai senjata. Jadi, perkembangan teknologi senjata ini berlaku seiring dengan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Kalau kita perhatikan pada zaman dahulu, masyarakat purba menggunakan bahan asas yang keras seperti kayu dan juga batu untuk dijadikan sebagai senjata. Setelah zaman beredar, manusia juga semakin kreatif. Sebagai contoh, pada zaman besi, manusia mula menggunakan besi sebagai bahan asas untuk dijadikan sebagai senjata. Contohnya pisau, pedang dan juga lembing. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan jelas tentang sains dan teknologi di sebalik senjata-senjata tersebut, teruskan bersama pembentangan kami, dan saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Ikhwan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal atas pengenalan tentang perkembangan teknologi senjata. Senjata ray gun elektromagnetik ini adalah teknologi yang melancarkan peluru dengan kelajuan yang sangat tinggi dengan menggunakan daya elektromagnetik sahaja. Teknologi ini menggunakan sepasang konduktor yang dipanggil rail bersama angker yang telah digerakkan melalui daya elektromagnetik. Daya tersebut terhasil pada litar arus yang mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Umumnya, teknologi ini bergantung kepada 3 sumber, iaitu sumber tenaga yang tinggi. Yang kedua, sepasang rail yang mempunyai sifat konduktif terhadap elektrik. Yang ketiga adalah angker. 3 bahagian ini berfungsi antara satu sama lain untuk menghasilkan arus elektrik yang mengalir dari terminal positif ke terminal negatif kembali ke sumber tenaga tersebut. Medan elektromagnetik ini terhasil, seterusnya menghasilkan daya elektromagnetik. Selepas itu, peluru tersebut akan mengalami daya elektromagnetik. Daya tersebut akan menolak angker bersama peluru tersebut dengan kelajuan yang sangat tinggi. Teknologi ini juga digunakan untuk kegunaan lain selain dijadikan teknologi ketenteraan. Contohnya, teknologi ini digunakan untuk melancarkan roket angkasa. Teknologi ray gun tersebut dapat menjimatkan bahan api untuk berlepas sekaligus dapat mengurangkan kos beban yang tinggi. Menariknya, teknologi ini dapat melancarkan kapal angkasa ke langit dari landasan dengan skala kelajuan 5 atau 7 Mach. Teknologi tersebut bekerjasama dengan satu teknologi yang dikenali sebagai scramjet. Scramjet ini menggunakan oksigen untuk melancarkan roket angkasa melalui proses pembakaran. Teknologi tersebut mengambil alih teknologi ray gun elektromagnetik selepas teknologi ray gun elektromagnetik ini berjaya melancarkan roket angkasa itu ke angkasa. Dari aspek ketenteraan, teknologi ray gun elektromagnetik ini telah menjadi fenomena untuk teknologi senjata pada masa kini. Teknologi ini selalu digunakan sebagai pelancar roket. Hal ini kerana teknologi ray gun elektromagnetik ini dapat menjimatkan kos dengan mengurangkan bahan api
dan hanya bergantung kepada tenaga elektrik sahaja. Jika dibandingkan dengan peluru konvensional dengan peluru daripada teknologi regan elektromagnetik ini dari segi kelajuan peluru daripada teknologi regan elektromagnetik dapat mencecah 5 atau 7 kali lebih laju daripada kelajuan bunyi. Manakala peluru konvensional hanya dapat mencecah 1 atau 2 kali lebih laju daripada kelajuan bunyi. Dalam konsep fizik, tenaga kinetik adalah berkadaran terus dengan kelajuan. Semakin tinggi kelajuan suatu benda, semakin tinggi tenaga kinetik. Hal ini dapat memampirkan peluru railgun mempunyai jumlah tenaga kinetik lebih tinggi daripada peluru konvensional. Selain itu, pihak tentera juga dapat memanipulasikan teknologi ini dalam pelancaran jet pejuang dengan menamakan EMALS. EMALS ini adalah Electromagnetic Aircraft Launch System. EMALS ini digunakan dalam kapal pembawa jet bertujuan untuk melancarkan jet pejuang dalam landasan yang pendek sahaja. Jadi itulah daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudara Irsyad. Terima kasih kepada saudara Ikhwan sebentar tadi. Sekarang, saya akan menceritakan tentang teknologi senjata yang seterusnya, iaitu drone. Drone ialah Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV, iaitu pesawat udara tanpa pemandu yang pada dasarnya adalah alat yang canggih berupa pesawat kecil yang dilengkapi dengan kamera. Drone boleh dikendalikan secara kawalan jauh atau boleh diterbangkan secara bebas berdasarkan rancangan penerbangan yang sejak awal-awal lagi telah diprogramkan dengan menggunakan sistem automasi dinamik yang rumit. Perbezaan di antara drone dengan pesawat atau helikopter adalah pesawat dikendalikan oleh juruterbang yang berada di dalam kabin, manakala drone dikendalikan oleh juruterbang yang tinggal di daratan. Seiring dengan perkembangan teknologi, drone digunakan secara meluas untuk berbagai-bagai kegiatan demi memudahkan segala urusan manusia. Antaranya, drone kini semakin banyak digunakan untuk kegunaan awam seperti memadamkan kebakaran, terutamanya di tempat-tempat yang sukar dan tidak mampu dicapai oleh manusia seperti kebakaran yang berlaku di bangunan yang tinggi atau kebakaran hutan. Drone juga merupakan satu alat yang sangat penting dalam sukan, khususnya yang berkelajuan tinggi seperti kereta lumba atau kejohanan berbasikal Tour de France, kerana ia dapat mengambil gambar pada ketinggian dan sudut yang sukar sehingga menghasilkan mutu serta kualiti gambar yang sukar dilakukan sebelum ini. Namun begitu, terdapat banyak negara seperti China, Israel dan Amerika Syarikat menggunakan drone sebagai salah satu senjata peperangan. Beberapa negara membangun lain juga mempunyai operasi UCAV atau drone ini secara domestik dan banyak lagi mengimport pesawat bersenjata ini dan sedang berlumba-lumba membangunkan kemahiran masing-masing bagi menggentarkan pihak musuh. Ia digunakan untuk mengawasi dan merisik keadaan kawasan pihak musuh untuk merencana strategi peperangan yang berkesan sebelum melakukan apa-apa serangan. Selain itu, drone juga digunakan untuk membawa pesawat terbang seperti peluru berpandu dan digunakan untuk serangan secara droning. Pada 3 Januari 2020, Amerika Syarikat melancarkan serangan drone iaitu MQ-9 Reaper perhampiran lapangan terbang antarabangsa Baghdad yang mengsasarkan dan membunuh Ketua Jeneral Iran, Qasem Soleimani, dari Pengawal Revolusi Islam Iran iaitu RGC ketika beliau merancang untuk bertemu Perdana Menteri Iraq Adil Abdul Mahdi untuk membincangkan perjanjian damai Iran Arab Saudi di Baghdad. Soleimani dianggap sebagai orang kedua yang paling berkuasa di Iran dan merupakan orang bawahan kepada pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Drone MQ-9 Reaper milik Amerika Syarikat ini mampu membawa misil Hellfire yang dapat menghasilkan ledakan yang cukup besar dan mampu menghancurkan kereta kebal. Pesawat tanpa pemandu ini mampu terbang di ketinggian 50,000 kaki dan 50 kaki dan memiliki jelajah 1.150 mil. Selain digunakan untuk menyerang, drone ini juga mempunyai fungsi yang lain. MQ-9 Reaper ini dapat digunakan sebagai alat pengintai terhadap target berprofil tinggi, sensitif,
terhadap waktu dan juga dapat digunakan untuk operasi perang yang tidak teratur. Selain itu, pada 1 Mac 2020, seramai 19 orang anggota tentera terbunuh dalam serangan drone oleh pejuang jet tempur F-16 Tentera Udara Turki yang menembak jatuh pengebom Su-24 Mk2 Tentera Udara Syria ketika ketegangan semakin memuncak antara Damsyik dan Ankara. Menurut pemantau hak asasi manusia Syria, kesemua mangsa maut apabila konvoi mereka diserang ketika berada di kawasan Jabal Al-Zawiyah dan pangkalan berhampiran bandar Ma'arid Al-Numan. Laporan itu datang beberapa jam selepas Turki menembak jatuh 2 kapal terbang Syria dalam serangan yang semakin meningkat terhadap rejim Syria di Idlib. Pejuang jet tempur F-16 Tentera Udara Turki menembak jatuh 2 pengebom Su-24 Mk2 Tentera Udara Syria ke atas wilayah Idlib. Jadi, ini menunjukkan teknologi senjata drone sedang kian meningkat di dunia kita pada hari ini. Jadi, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada Farhan Murtaza untuk menceritakan tentang teknologi senjata yang seterusnya, iaitu teknologi biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah di-share. Jadi seterusnya kita akan membincangkan isi yang ketiga, iaitu senjata biologi. Pertama sekali perlu untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan senjata biologi. Senjata biologi merupakan senjata moden yang mengaplikasikan penggunaan ejen biologi untuk menyebabkan penyakit yang mampu membunuh manusia dan juga hidupan lain. Jadi ejen biologi yang digunakan dalam senjata biologi terdiri daripada mikroorganisma seperti bakteria, virus, kulit dan juga vektor yang diklasifikasikan sebagai patogen, iaitu ejen penyebab penyakit. Antara contoh ejen biologi yang dapat kita lihat adalah yang pertama, bakteria Bacillus anthrax yang menyebabkan penyakit anthrax serta bakteria Salmonella yang menyebabkan keracunan makanan. Setelah memahami apa yang dimaksudkan dengan senjata biologi, kita lihat sejarah penggunaan senjata biologi. Sebenarnya penggunaan senjata biologi ini telah lama digunakan sejak Perang Dunia Pertama lagi, di mana pada ketika itu tentera Skandinavia telah menggunakan senjata biologi anthrax untuk menumpaskan pihak lawannya, iaitu tentera Imperial Rusia. Selain itu, tentera British juga menggunakan taktik yang sama untuk mengalahkan pihak lawannya pada ketika itu, iaitu tentera Jerman, di mana tentera British telah menyebarkan anthrax ke ladang-ladang ternakan di negara Jerman. Hal ini membolehkan tentera British untuk menewaskan tentera Jerman pada ketika itu. Di sini kita dapat lihat bahawa penggunaan senjata biologi ini sangat meluas dalam bidang ketenteraan. Mengapa hal ini berlaku? Hal ini kerana senjata biologi dapat memberikan kesan yang drastik kerana keupayaannya untuk membunuh sejumlah besar populasi kehidupan di satu-satu tempat. Selain itu, penghasilan senjata biologi ini juga tidak memerlukan kos yang besar serta tenaga buruh yang ramai. Tambahan pula, ejen biologi yang digunakan dalam senjata biologi mempunyai tempoh inkubasi yang lama. Jadi, penggunaan senjata biologi ini sukar untuk dikesan oleh mana-mana individu. Jadi, pasti anda tertanya-tanya, bagaimana sebenarnya senjata biologi ini dihasilkan? Menariknya, senjata biologi dapat dihasilkan dalam dua bentuk, iaitu yang pertama, senjata biologi dalam bentuk cecair dan yang kedua, senjata biologi dalam bentuk serbuk. Kedua-dua bentuk senjata biologi ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri, di mana senjata biologi dalam bentuk cecair tidak memerlukan proses penghasilannya yang rumit, manakala senjata biologi dalam bentuk serbuk mempunyai daya ketahanan yang lama serta mampu disebarkan dalam jarak yang luas. Maka, kita dapat lihat kesan yang impak yang besar melalui penggunaan senjata biologi ini. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan senjata biologi ini juga terdedah kepada penyalahgunaan oleh setengah individu, di mana hal yang sebegini dikenali sebagai keganasan biologi ataupun bioterrorism, di mana setengah individu yang tidak bertanggungjawab secara sengaja melepaskan ejen biologi ke persekitaran sehingga mampu menyebabkan wujudnya penyakit yang baharu ataupun penyakit yang sedia ada yang pernah menjangkiti manusia. Isu yang terkini yang kita boleh kaitkan dengan keganasan biologi
adalah isu penularan virus COVID-19, di mana sehingga kini masih belum jelas punca dan asal-usul virus COVID-19 ini. Namun, setengah individu berpendapat bahawa virus COVID-19 ini merupakan virus buatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja disebarkan ke persekitaran sehingga menyebabkan virus ini tular sehingga ke seluruh dunia. Sehingga kini, lebih daripada 15 juta penduduk dunia telah dijangkiti oleh virus COVID-19 dan lebih 600 kematian telah dilaporkan disebabkan oleh penularan virus ini. Maka di sini kita lihat penting untuk kita lihat kembali kepada Konvensyen Senjata Biologi yang pernah dipersetujui oleh beberapa buah negara pada tahun 1972. Dalam Konvensyen Senjata Biologi ini, lebih daripada 100 buah negara telah mempersetujui untuk mematuhi syarat-syarat dan garis panduan yang telah diletak dalam konvensyen ini, di mana negara-negara yang terlibat perlu akur untuk tidak memiliki ataupun menghasilkan senjata biologi di negara mereka. Sekiranya konvensyen senjata biologi ini dipatuhi, maka sudah pasti penduduk dunia dapat hidup dalam keadaan yang harmoni tanpa perlu mencetuskan sebarang peperangan. Sekian daripada saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Akmal. Terima kasih saudara Farhan kerana telah menyerahkan pembentangan ini kepada saya. Saya akan teruskan dengan senjata nuklear. Senjata nuklear merupakan antara senjata pemusnah yang digunakan untuk menghasilkan kemusnahan yang amat dahsyat yang terhasil daripada tindak balas berangkai. Umumnya terdapat dua jenis senjata nuklear, iaitu bom atom melalui tindak balas pembelahan dan bom hidrogen melalui tindak balas pelakuran. Senjata nuklear merupakan senjata bukan konvensional kerana akibat daripada penggunaannya amatlah besar. Senjata nuklear hasil dari tindak balas pembelahan menghasilkan letupan yang kurang jika dibandingkan dengan senjata nuklear melalui proses pelakuran. Namun, impak yang dihasilkan sudah memadai untuk mengakibatkan kematian lebih 100,000 orang penduduk di dalam suatu kawasan bandar. Contoh penggunaan bom atom hasil daripada proses pembelahan ini dapat dilihat melalui proses peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki, di mana kemusnahan yang amat dahsyat telah dihasilkan. Dalam tindak balas pembelahan, setiap nukleus suatu unsur berat akan terbahagi kepada dua neutron atau dipecahkan menjadi dua nukleus baru dengan jisim yang hampir sama. Proses ini tidak berlaku secara semula jadi dan kurang tenaga diperlukan untuk memecahkan suatu nukleus. Hasilnya, kurang tenaga dihasilkan dan proses ini sering digunakan dalam reaktor nuklear dan bom atom. Berbeza pula dengan tindak balas pelakuran. Tindak balas ini menyaksikan penyatuan dua nukleus yang ringan menghasilkan nukleus yang lebih berat dan stabil. Proses ini berlaku secara semula jadi di matahari dan tindak balas ini diaplikasikan oleh kita manusia untuk menghasilkan bom hidrogen. Proses ini memerlukan suhu yang amat tinggi dan tenaga yang banyak untuk menggabungkan dua atau lebih proton. Hasilnya, tenaga yang lebih besar dihasilkan. Bom atom yang mengaplikasikan tindak balas pembelahan nuklear merupakan antara bom yang kerap kita dengari sebagai senjata utama peperangan. Letupan bom atom dimulai dengan penembakan neutron dari jarak dekat ke arah atom-atom yang mengandungi nukleus seperti uranium dan plutonium. Di saat neutron berkelajuan tinggi itu menghantam atom uranium atau plutonium, atom tersebut menyerap neutron dan menyebabkannya menjadi tidak stabil dan terbelah menjadi dua atom baharu yang lebih ringan. Hasilnya, tenaga haba iaitu nuklear yang terhasil membebaskan 3 lagi neutron untuk pelanggaran yang seterusnya. Pembelahan nukleus merupakan tindak balas berantai di mana 3 nukleus yang terhasil akan menghantam 3 nukleus uranium atau plutonium yang lain dan memecahkannya serta membebaskan 9 neutron. Tambahan daripada itu, tindak balas ini berlaku secara tidak terkawal di dalam bom atom dan menghasilkan ledakan yang amat besar. Kejadian pada 6 hari bulan Ogos 1945 merupakan peristiwa kekal dalam ingatan warga dunia apabila Curtis LeMay, seorang jeneral tentera udara Amerika Syarikat, telah menetapkan tarikh tersebut untuk operasi menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepun. Letusan bom atom tersebut telah menyebabkan 140,000 nyawa terkorban. Bom tersebut juga dikenali sebagai Little Boy yang menggunakan uranium-235 sebagai atom utama. Selain daripada peristiwa tersebut, satu lagi bom atom telah dilepaskan di Jepun juga, iaitu di kawasan Nagasaki, di mana bom tersebut mengandungi atom plutonium-239. Bom itu dinamakan Fat Man dengan kuasa letupan sebanyak 15,000 TNT.
Bom hidrogen yang mengaplikasikan tindak balas pelakuran menghasilkan dua kuasa letupan yang jauh lebih besar banding bom atom yang kita bicarakan sebentar tadi, di mana ianya menggunakan proses pembelahan nukleus. Namun begitu, suhu yang tinggi dan tenaga yang banyak diperlukan untuk merapatkan dua atau lebih proton untuk menghasilkan letupan. Oleh itu, bom hidrogen atau senjata termonuklear ini menggunakan tenaga daripada bom pembelahan utama untuk menghidupkan tindak balas pelakuran nuklear. Hasilnya adalah bom pemusnah yang paling dahsyat yang pernah dicipta di dunia. Antara negara-negara yang mempunyai senjata nuklear di dunia ini termasuklah Amerika Syarikat, Rusia, England, Perancis, China, India, Pakistan dan Korea Utara. Bagi menyimpulkan pembentangan ini, perkembangan teknologi senjata pada zaman modernisasi ini berlaku secara amat pesat seiring dengan perkembangan bidang sains dan teknologi. Secara saintifiknya, perkembangan bidang ini adalah positif kerana impak dan momentum yang dihasilkan senjata dapat dimaksimumkan serta dioptimumkan bagi mengefisienkan penggunaan senjata. Dari sisi pandangan yang berbeza, perkembangan pesat teknologi ini juga membawa beberapa kesan negatif yang beri impak kepada setengah manusia dahulu maupun sekarang. Hal yang demikian kerana berlakunya peristiwa yang menghancurkan moraliti dalam kalangan manusia seperti pengeboman suatu kawasan yang meragut ribuan nyawa yang sekaligus membawa kesan negatif yang berpanjangan pada manusia yang masih hidup pada hari ini dan yang pernah menjadi mangsa dalam peristiwa tersebut. Sekian sahaja daripada kami berlima berkenaan perkembangan teknologi senjata. Terima kasih.